Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi 'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab dari kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, kita maklumi bahawa puncak harapan seorang hamba adalah menjadi seorang yang ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita dan tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam bahasan ini, dalam bahasan kali ini, kita akan memaparkan sebahagian faktor dan aktivitas yang dapat membantu seseorang hamba itu untuk mengikhlaskan seluruh amalnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang saya kasihi dan hormati Datuk Nazir Masjid Mujahidin ini, yang saya kasihi barisan ahli jawatan kuasa, juga yang saya kasihi barisan para imam dan pimpinan, khususnya imam dan wilayah bertugas pada pagi ini. Seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Adapun maksud wujud rahmati Allah, kerana syukur kita kepada Allah SWT, Allah pilih kita. Allah pilih kita di antara orang-orang yang dapat hadir ke masjid menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Kemudian Allah labuhkan anggota kita untuk duduk di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini setelah dijanjikan oleh Allah SWT akan kebaikan dan tambahan-tambahan pahala. Tak kiralah yang menyampaikan ilmu itu orang yang sedang ataupun orang yang membosankan, ataupun kita yang duduk di majlis ilmu itu dengar dengan khusyuk ataupun terhengguk-hengguk kerana ngantuk. Tiap-tiap yang masing-masing itu akan memperoleh pahala daripada Allah SWT. Melainkan ilmu, kalau diberi perhatian ataupun disampaikan oleh seorang penceramah atau guru yang berwibawa, yang hebat, InsyaAllah dia akan tambah ilmu. Tapi ada kata tak dapat ilmu, tapi pahala itu tetap dapat. Maka itulah maksudnya ayat dikatakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pada pertemuan kita pagi ini saya berhasrat lagi untuk menyambung kuliah saya yang lepas, iaitu di bawah tajuk Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita membincangkan akhlaknya yang pertama, iaitu ikhlas. Kerana ikhlas merupakan pokok segala amalan kita, dasar pertama amalan kita, agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita buka dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertamanya innamal a'malu binniyat, berkisar kepada ikhlas. Dan hadis yang kedua juga, iaitu hadis malaikat Jibril, hadis Jibril juga berkisar kepada bab ikhlas. Ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita telah faham apa makna ikhlas, definisinya, bagaimana kita nak mendapatkan ikhlas, apa cabaran-cabaran dalam ikhlas. Cuma pada pertemuan yang akhir itu saya janjikan pada pertemuan ini akan saya bawakan kisah-kisah tentang orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Namun berdasarkan pada kitab ni terlalu ramai,
Jadi kita akan sentuh satu daripadanya dalam tajuk yang sesuai nanti. Baik, dalam tajuk kita yang kita nak kongsikan pada pagi ini, iaitu cara-cara untuk kita nak mendapatkan atau istilahnya meraih keikhlasan itu supaya dia menjadi satu sifat bagi kita, kekal di dalam jiwa kita, kekal di dalam kepribadian kita, dan kekal di dalam umur kita. Ada cara dia yang ditunjukkan oleh penulis kitab. Kalau disedarakan sini ada 15 cara, tetapi orang kali masa cukup, kita ambil sebahagian ataupun kita semua daripadanya, dan di penghujungnya pun lebih kurang sama dengan daripada yang pangkal. Cara yang pertamanya iaitu untuk mendapatkan keikhlasan daripada Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan hati ini milik Allah, perbuatan kita adalah dengan izin Allah. Jadi cara yang pertama ialah memohon pertolongan Allah SWT. Walaupun kita berniat nak jadi orang yang ikhlas, walaupun kita bersungguh-sungguh ke arah untuk nak mengikhlaskan hati kita, kita nak beramal sebaik yang mungkin supaya amal ini mendapat perhatian dikira oleh Allah SWT. Namun dalam pada itu kita perlu juga memohon pertolongan daripada Allah SWT untuk Allah pilih kita, supaya Allah kurniakan kita keikhlasan, supaya kita tergolong daripada kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas kerana Allah SWT. Kita berniat, kita laksanakan. Di samping itu kita memohon pertolongan daripada Allah SWT. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam satu sabdanya yang berbunyi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Yang bermaksud, jika engkau hendak meminta, minta apalah? Minta benda yang tertunggul sahih atau yang batin. Mohonlah kepada Allah. Dan jika engkau perlukan pertolongannya, maka mohonlah pertolongan kepada Allah SWT semata-mata. Baik, sebagaimana dikatakan, kita berniat nak ikhlas, kita ingin menjadi orang yang ikhlas. Namun ia bergantung juga kepada Allah SWT. Ilmu yang maha luas, Allah tahu mana orang yang patut dikurniakan dengan ikhlas, mana orang yang tak patut. Jadi kita mohon pada Allah SWT, jadikanlah kita di kalangan orang yang patut. Allah kurniakan kita ikhlas, dan janganlah Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang tak patut. Itu yang pertama, mohonlah kepada Allah SWT sebanyak-banyak permohonan. Dan apatah lagi kalau kita ada rezeki dapat menjejakkan kaki ke tanah haram, Mekah dan Madinah, itu di antara ruang-ruang yang kita berguna kalau sungguh-sungguh di hadapan Kaabah itu. Mohon kepada Allah yang mana permohonan di situ 99.9% akan dikabulkan oleh Allah SWT. Mohonlah supaya Allah kurniakan kita dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui ikhlas dan manfaatnya, mengenai riya dan keburukannya, bahayanya. Maksudnya sini apa? Ilmu. Kita tahu ikhlas itu benda yang baik, kita pun nak buat ikhlas, sekadar nak buat itu tak jadi. Memerlukan ilmu dengan cara kita menuntut, dengan cara kita berguru, macam pagi inilah. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, mendengar kuliah-kuliah yang ada dalam YouTube. Sekarang ni banyak ruang-ruang nak mendapatkan kebaikan, banyak terpulang oleh kita. Ada satu ruang namanya YouTube. Boleh kita tengok ataupun Google search, cari tajuk-tajuk yang bersangkutan dengan agama. Walaupun di sana terdapat juga yang berlaku penyelewengan, tapi kita rasa kita boleh tapislah yang mana penyampaian ilmu-ilmu yang rasanya tak kena dengan penyampaian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru yang ikhlas, ataupun penyampaian ilmu yang diedit sana edit sini, kita boleh tahu. Maka kita dengarlah, kita duduklah di majlis ilmu, kita carilah guru. Ada kita tengok dalam Facebook iklan masjid ini akan menganjurkan daurah dengan bayaran
RM50. Pergilah, keluarlah duit sikit. RM50 kita pergilah masjid tersebut. Kita ada kenderaan kereta ke motor pergi. Sertakan, letakkan diri kita di dalam majlis daurah betul. Daurah yang akan disampaikan oleh sekian-sekian orang. Bagus sepanjang Fatani contohnya. Bagus sepanjang Fatani ni memang minat saya lah. Kalau aku yang disampaikan itu memang mudah faham dengan bahasa Fataninya, dan dia pula huraikan seketul-seketul maksud-maksud. Memang kita faham semua. Dan kalau kita yang nak belajar tauhid dan sifat 20, yang selama ini kita berasa macam kita dah faham, tapi bila kita dengar dia punya huraian, punya banyak lagi yang kita tak faham. Dia punya huraian tu lagi mantap lah. Kerana kitab-kitab ini semua, kitab-kitab sifat 20, apa kitab-kitab tauhid kita belajar dulu semua ditulis oleh ulama-ulama Fatani. Jadi bila muncul ulama Fatani, umpamanya Baba Ismail sepanjang, jadi dia lebih memahami apa itu matan ayat-ayat itu diurai. Daripada kita orang Melayu ni, kita faham kita tak 100%. Kerana bila tulis dengan kalimah-kalimah atau istilah-istilah Fatani, kita pun kena agak-agaknya ini maksudnya. Tapi kadang-kadang tu tepat, kadang-kadang tak tepat. Tapi kalau orang Fatani sendiri yang urai, memang baru kita nampak kehebatan dia, baru kita dapat kepahaman sikit itu. Iaitu mengetahui akan ikhlas itu manfaatnya, dan mengetahui lawan pula riya muncul tadi dan juga bahayanya. Jadi dengan cara tak lain, maksudnya dalam ilmu, kena belajar ilmu dan kena banyak baca buku. Rajin-rajinlah baca buku dan jangan terpisah daripada sumber-sumber ilmu. Banyak sumber-sumber ilmu yang ada, jangan kita memisahkan diri kita dengan sumber ilmu, dengan ilmu. Kerana ilmu itu asal daripada segala-galanya. Sebagaimana yang Rasulullah sebut, yang mafhumnya, kalau engkau nak cari dunia, kena dengan ilmu, dan kalau engkau nak cari akhirat pun kena dengan ilmu. Tanpa ilmu, dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sambil-sambil begitunya. Dan kita pun masih takut, kerana ada juga hadis Rasulullah, hadis tentang akhir zaman. Ramai terdapat orang-orang yang kuat pada ibadat, tetapi tanpa ilmu, kosong. Dan ibadat dia main ikut-ikut, main semangat-semangat. Dia dengar ceramah sekali, dia pun main semangat, dia pun jadi ahli ibadat, rajin datang masjid, rajin apa tu. Okeylah, itu sudah bagus lah. Tapi ibadat dia tak tepat kerana dia tidak berdasar kepada ilmu. Kena ilmu. Yang ketiganya juga, itu yang kedua. Yang ketiganya pun dia berdasarkan kepada ilmu juga. Hasil daripada ilmu itu akan timbul yang ketiga, iaitu takut dengan murka Allah, dan takut pada murka Allah dan amal itu jadi sia-sia. Itu pun ekoran daripada ilmu juga. Maknanya takut di antara faktor yang dapat membantu keikhlasan, iaitu rasa takut hamba akan murka Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui hatinya terlibat dalam riya. Kita solat, pahala, dapat keridaan Allah. Kita tak solat, tak dapat pahala, dapat dosa dan dapat kemurkaan Allah. Di ujung itu yang kita perlu tanamkan dalam jiwa dan hati kita, bukan sekadar kita tak dapat pahala, bukan sekadar kita kosong, kita dapat dosa, bukan sekadar itu, tapi di dalamnya juga terletak kemurkaan Allah. Allah jadi tak suka. Itu juga dengan ikhlas. Orang yang melakukan ikhlas dapat pahala, dapat rahmat daripada Allah, kecintaan daripada Allah. Dan orang yang melakukan dengan tidak ikhlas, dia bukan sekadar dosa, bukan sekadar dia tak dapat pahala, bukan sekadar amal dia sia-sia, tapi di hujung itu ada di sana kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah itu yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita takut, khauf kepada ataupun takut kepada kemurkaan Allah. Allah marah. Kalau contohlah kita sebagai anak di rumah, kalau kita buat satu kerja, ayah kita suka dengan kita. Kadang-kadang ayah mengulur kita RM2, RM3 beli aiskrim. Dua keadaan dapat
dapat duit dan dapat kesayangan Allah dan kesayangan ayah anda. Anda kata kita ni seorang anak yang pemalas, banyak kerja yang tak nak kita buat, ataupun ada kata-kata ayah kita yang kita tak patut. Mungkin ayah kita tak bagi kita duit, ayah kita tak bagilah kita rumah. Kalau habis kadar itu tak apa, tak dapat tak apa lah. Nasib hari lain dapat, hari ni tak dapat tak apa lah. Kalau sekadar ayah tak bagi duit tak apa. Tapi yang kita takut di ujungnya bukan sekadar tak bagi duit, tapi ayah akan marah keluar hutan umpit kita. Budak apa ni pemalas, budak apa ni degil. Kalau sekadar itu boleh tahan lagi, tapi kalau dia hayun, dia bagi. Jadi di situ perlu kita letakkan ketakutan kita, macam mana kita takut ayah bercampur hormat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan sesuatu perkara, sesuatu amal untuk tanpa ikhlas, bukan sekadar tak dapat pahala, bukan sekadar diberi dosa, tapi di ujungnya ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling kita takut. Yang kita tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan, doa itu yang kita ulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kata ahli sufi lah, kalau kita sekadar, kalau kita dimasukkan neraka pun boleh tahan lagi, walaupun tempat itu bukan tempat yang kita boleh bertahan. Tapi kalau kita masuk tu dengan kebencian Allah, dengan marah Allah, itu lagi dahsyat. Mana marah itu yang paling kita takut. Yang kita takut itu yang ketiga, terdekat-dekat takut kepada kemurkaan Allah. Ada pun yang keempat, mengenal nama dan sifat Allah, serta menyembah Allah dengan nama dan sifat tersebut. Kita ada belajar tauhid sifat 20, kita ada belajar tauhid Asmaul Husna. Maka hendaklah kita ketahui dan hendaklah kita hayati bahawa Allah itu memiliki sifat-sifat ataupun nama-nama yang sangat sempurna. Maka di dalam kalimah Arab pun digunakan kalimah mubalaghah. Umpama contoh Hamid, kita tak kata Hamid, kita kata Hamid, kena panjang dan sikitlah pada imam tadi. Dan yang lain, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena panjang sikit. Kerana kalau qadir dengan qadir itu berbeza. Ada mubalaghah itu yang kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, maknanya dia ada perkataan maha di sini. Jadi kita kena hayati, dan kalau baiknya kita hafal Asmaul Husna Allah yang 99 itu, dan kita hayati, kita tanam dalam jiwa kita bahawa setiap 99 itu adalah sifat yang sempurna, yang kita tidak perlu bergantung kepada zat yang lain lagi. Allahus Samad. Samad itu maknanya tempat kita bergantung. Apa juga keperluan kita, apa juga kehendak kita, apa juga kebutuhan kita dan terwajib, mana kita kebutuhan kita hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah. Nama Allah Razak. Kita yakin rezeki kita Allah yang bagi dengan sifat Razaknya. Nama Allah Rahman, pengasih sayang. Kita yakin dengan sifat kasih sayangnya aku akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah namanya lain Hafiz. Maka kita yakin bila kita berjalan, kita sebut nama Allah, Allah akan pelihara perjalanan kita jauh daripada sebarang mara bahaya. Itu kena letak. Jadi apabila kita dah ada situ, setiap kebaikan yang kita buat, setiap apa juga amal yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah. Kalau sudah ada kekuatan dalam jiwa kita, kita merasa percaya sepenuhnya kepada satu zat yang namanya Allah, yang dialah yang memiliki kesempurnaan dalam penghidupan kita pun sehari-hari. Kalau kita tahu sebelah tu, di jiran sebelah rumah kita tu, belah kiri, belah kanan datuk, belah kiri Tan Sri, kita rasa hidup kita selamat. Kita rasa hidup kita terjamin. Ada, dia pula kenal kita, dia pula baik dengan kita. Maknanya hidup kita rasa sesuatu yang istimewa. Belah kanan datuk, belah kiri Tan Sri, belah depan apa pula Datuk Seri. Maknanya jiran-jiran
dan kita orang hebat-hebat. Jadi rasa keselamatan pada diri itu ada. Dia rumah keliling itu, taman tu ada kad, security dijaga. Kita menumpang kehebatan jiran-jiran kanan kiri depan belakang kita. Apatah lagi dalam kehidupan ni, kita pun bergantung pula terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu datanglah ikhlas itu. Kita tidak memandang kepada manusia. Kita tak memandang kepada keuntungan yang akan manusia balas kepada kebaikan kita buat. Tapi kita mengharap dan kita memandang kepada kebaikan yang Allah nak bagi, yang Allah dah janjikan. Allah yang bersifat dengan keseluruhan sifat kesempurnaan. Maka di sana dia bagi kat kita pun sempurna, tidak ada kurang. Itu yang keempat. Yang kelimanya pula, untuk nak dapat cara kita nak mendapatkan ikhlas, iaitu dengan membaca atau mengetahui kisah-kisah sirah orang-orang dulu yang ikhlas. Ini mau kita nak cari apa ni, nak sentuh sikit. Yang sebelum tu disenaraikan ramai cerita-cerita tentang orang-orang yang ikhlas. Kalau nak kita ceritakan semua tu, masanya lama, mau 2 jam atau lebih. Jadi kita ambil salah satu daripadanya sebagai motivasi, sebagai satu pencetus rasa hebat kita untuk nak ikut, nak tiru. Di kalangan ramai-ramai sahabat Rasulullah SAW ni ada seorang yang namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni dia lambat sikit Islam ni. Semasa peperangan Uhud, tentunya kalau pergi umrah, ziarah Madinah akan ziarah medan Uhud. Semasa peperangan Uhud, Khalid bin Walid ni dia masih lagi di kalangan musyrikin. Dia masih belum beriman lagi. Dia tak beriman lagi. Dan dia ni Allah bagi satu keistimewaan. Dia cukup pandai dalam strategi peperangan. Akal dia cukup pintar. Macam orang main candu. Askar tu letak mana dia nampak. Kita tak nampak dia nampak. Kalau jalan ini makan, jalan ini makan, jalan sini ini dia boleh bayar. Itu kehebatan yang Allah kurniakan kepada Khalid bin Walid ni. Dia cucu kepada Mughirah. Nak panjangkan lagi cerita, Mughirah ni adalah salah seorang daripada kalangan Quraisy yang mula-mula berani nak runtuhkan Kaabah. Dia berani nak runtuhkan Kaabah. Lain tak berani. Apa ceritanya? Kerana pada suatu masa dulu, semasa Nabi muda ni, pernah berlaku banjir besar. Baru ni kita dengar di Mekah, ribuan. Banjir besar mengakibatkan Kaabah tu runtuh. Kemudian tu atas pakatan mereka, Kaabah tu nak dibina semula. Tapi nak bina runtuhan tu, dia masih lagi meninggalkan bekas-bekas. Jadi bekas-bekas tu kena bersihkan dulu, buang sampai habis, baru boleh bina baru. Jadi nak buang bekas tu, nak pergi pecahkan. Siapa yang nak pecahkan? Semua tak berani. Takut nak pecahkan. Takut nanti apa istilah tulah. Tulah tu datang, aku pecahkan nanti. Aku pula jadi macam mana pula? Takut. Semua takut, tak berani. Engkau tak berani semua. Dia tak berani nak pecah. Nak pecahkan kesan-kesan yang tinggal sikit tu, bata-bata yang atasnya dah bentuk. Tinggal kesan tak nak runtuhkan Nabi, nak lengkok, nak sama-ratakan, nak buat Kaabah yang baru. Tak ada seorang pun berani. Akhirnya muncullah Mughirah ni, datuk kepada Khalid bin Walid. Kata apa? Dan dia pun pemimpin nombor 1 masa itu sebelum Abdul Muttalib, orang yang sangat dihormati. Dia kata beginilah, aku pun umur dah dekat nak 100. Dah dekat 100 atau 100 lebih. Jadi biarlah aku yang pecahkan. Kerana kalau aku pecahkan, lepas itu aku dapat bala. Aku mati ke sakit mati. Memang patut pun. Kalau aku tak pecah pun, aku pun akan mati lah. Umur dah 100 lebih, akan mati. Biarlah aku pecahkan. Maka dia pecah pum dia soal sampai 3 suku pecah. Orang tengok pun tak ada apa-apa pengedah ni. Elok sihat. Baru mulai berani atas selingan. Jadi Khalid bin Walid ni berbanding pada Khalid bin Walid ni, dia ni Allah bagikan keistimewaan. Dia pandai menyusun strategi perang dan menyebabkan dalam peperangan Uhud itu orang pertama kaum muslimin kalah. Di samping disebabkan oleh kerana ketidakpatuhan. Bila Rasulullah susun pemanah dulu atas bukit apa tu, bukit pemanah tu. Kalau yang tuan-tuan pergi rumah, saya yakin semua orang akan naik bukit tu. Kerana bukit tu kontraknya, senang tak? Bukit tu sebenarnya tinggi,
masjidnya. Masjid ni lagi tinggi, rendah lagi tinggi yang boleh kita naik atas, dan tak berbahaya pun. Semua saya rasa orang akan naik, akan bertambah atas, dan kemudian itu sebenarnya tinggi, pada asal itu tinggi. Jadi orang yang Rasulullah tugaskan dulu bertahan atas bukit itu pemanah, jangan kau bergerak daripada bukit itu, sama ada apa juga yang berlaku di bawah, sama ada orang Islam menang, orang Islam kalah, orang Islam apa ke, jangan turun sehingga datang perintah pada Rasulullah. Namun tahun pertama orang Islam menang, yang orang atas bukit ni pun dah tak tahan. Tengok orang menang, harta rampasan bawah ghanimah banyak, dia pun lari turun. Dia sudah menanda perintah Rasulullah. Itu satu penyebab. Yang kedua penyebabnya kerana Khalid bin Walid, seorang yang Allah kurniakan pandai strategi, dia sebelah orang musyrikin masa itu. Jadi hasil strategi dia susun balik hampir-hampir umat Islam ketika itu menghadapi kekalahan. Itu Khalid bin Walid. Tapi bila dia masuk Islam, dia pula jadi pendekar dalam Islam. Dan di dalam zaman Sayyidina Umar, dia banyak membuka wilayah-wilayah, melebarkan jajahan lalu umat Islam masa itu daripada Madinah pergi ke ke Iraq, membuka Iraq. Iraq dulu asalnya Persia. Khalid bin Walid lah pergi melawan Rum, sehingga kan orang-orang yang ikut Khalid kalau pergi perang, Khalid kata guarantee menang. Semua dah itu. Bila Khalid dia yang jadi ketua, guarantee menang. Sampai pada satu keadaan pergi perang, mut'ah kalau tak salah ni, mut'ah. Maka ketika itu memang peperangan itu menampakkan tentera Islam menang. Maka datang perintah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu jadi khalifah. Dia hantar utusan, Sayyidina Umar kata, aku lucutkan pangkat Khalid daripada jadi jeneral ketua perang. Maka bila utusan bagi tahu Khalid, bagi pengisytiharan, Khalid bin Walid dilucutkan oleh Sayyidina Umar khalifah daripada jeneral perang jadi tentera biasa. Kemudian dilantik yang lain, Ubaidillah lantik lain. Tapi Khalid yang pun terjadi, dia dah jadi tentera biasa, dia terus juga berperang sungguh-sungguh sampai memperoleh juga kemenangan dalam peperangan dengan Rum. Selesai pada orang tanya, wahai Khalid, kamu jeneral hebat, pangkat tertinggi sekali, memimpin tentera. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar keluarkan perintah, turunkan pangkat kamu, bukan terus satu baik tua, turun terus jadi tentera biasa. Tapi lepas itu tengok kamu berperang biasa, hebat macam tu, malah makin hebat lagi. Tak, kamu terasa tersinggung apa? Khalid kata, aku perang kerana Allah. Sama ada aku ni jeneral ke, sub jeneral ke, askar biasa ke, tukang angkat air untuk askar, aku akan laksanakan juga kerana Allah. Itu contoh ikhlas. Aku bukan berjuang kerana umat. Kalau aku berjuang kerana umat, tersinggung lah. Dah begitu bermati-matian aku berjuang, tiba-tiba pangkat aku dilucutkan. Tentu masa tersinggung. Aku umat tak mengenal budi. Orang yang tak mengenal budi, kita dah naikkan nama dia, dah naikkan Islam, berjuang atas nama dia sungguh-sungguhan, tiba-tiba diturunkan pangkat. Tentu marah, tapi tidak. Aku berjuang kerana Allah. Kedepannya aku pegang pedang kerana Allah. Jadi tak kisahlah aku ni jeneral ke, kalau jeneral aku melakukan perintah, ataupun tentera biasa ke, kalau tentera biasa aku dia perintah, terus berjuang. Kemudian dia juga selepas itu Umar tanya ke Umar, wahai Umar, kenapa Khalid yang banyak jasa pemimpin menang untuk kamu lucutkan jawatannya? Umar kata, kerana aku memandang dari sudut akidah. Kebanyakan sahabat-sahabat menjadi rosak akidah. Bila berperang, keluar dengan Khalid, confirm menang. Seolah-olah yang boleh menang Khalid, bukannya Allah. Itu kehebatan dulu pemimpinan. Tapi yang nak kita ceritakan ini tentang Khalid, itu satu contoh cerita kisah keikhlasan. Kita contohkan Khalid itu bahawa dia keluar tu lillah, tidak nak cari upah, tidak nak cari pujian, tidak nak cari apa. Dan orang yang tidak mencari pujiannya akhirnya pergi sampai habis hayat pun dia dah tak ada, dah 50 tahun, 10 tahun orang masih puji dia. Sedangkan dia tidak berhadapkan kepujian.
Kemudian yang keenamnya, bertafakur bahawa dunia ini pasti akan hancur dan segera akan berakhir, akhirat juga yang kekal. Kalau kita buat satu kerja, kita nak upah, nak harap orang puji. Berapa tinggi sangat puji. Pujilah orang puji. Kalau puji pun di sini, kita hebat di sini, kita dah masalah utama ni. Bila kita pergi pindah ke taman tu tak kenal kita pun. Habis puji, maknanya kehebatan dunia ni yang orang bagi tak kekal mana. Ataupun kata di wilayah ni, kita ni seorang wakil rakyat terkenal, orang puji, orang suka, jumpa je orang puji di wilayah. Tapi bila kita balik ke Perak ke, tak ada siapa yang kenal. Kita macam tu, maka orang tak puji pun. Jadi pujinya tu bertempat, dan pujinya tu bermasa, dan pujinya tu berkeadaan. Jadi janganlah kita harap kepada satu benda yang tak kekal, yang bergantung pada masa, bertempat. Jadi kalau kita buat satu amal kerana kita berkehendakkan puji daripada Allah SWT, puji itu kekal dalam hidup kita. Allah akan letakkan kita itu sentiasa dalam keadaan dipuji, terpuji. Tak kira lah orang puji ke, orang tak puji ke, tapi terpuji. Begitu juga dalam keadaan kita mati dalam keadaan terpuji, dalam kubur kita duduk dalam keadaan terpuji, bangkit kepada masyarakat Rasul pun dalam keadaan terpuji. Terpuji ni kita fahamkan untuk senangkan kita jadi VIP lah. Jadi VIP, hidup kita jadi VIP, dalam kubur VIP, bangkit nanti pun kita VIP, bertemu dengan Allah pun VIP. Allah masuk jemput kita masuk syurga pun jadi VIP dalam syurga. Hasil daripada dunia ini kita mengamalkan setiap amalan kita dengan ikhlas. Ikhlas itulah sumber atau pintunya. Sehingga kan Allah sendiri pun berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah kata, "Lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad." Ketahuilah, maksudnya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau sahaja, bukannya betul-betul main. Kita perang masuk dalam gelanggang tinju ke, masuk main bola sepak ke, dia semua, tapi kejap je lah. Orang ini tu timbul mulai habis tu lah. Habis tinju, habislah mainan sahaja. Dan senda gurau, perhiasan yang kita nak banggakan di antara kamu, serta berlomba mencari kekayaan dan juga keturunan, seperti hujan dan tanam-tanaman yang mengkagumkan petani. Kemudian tanaman itu pun habis, orang tuai, ataupun kalau tak tuai kering, ataupun tak ada rezeki, dimakan binatang, dilanggar, digajah. Tanam pisang, tanam tu habis, datang sekawan gajah, dunia. Tapi sebelum tu tengok, tumbuh cantik, nampak buah-buahannya ranum, pisang dah tinggal hijau-hijau kuning, dah sikit lagi kuning. Bila kuning dia, siap masak, boleh jual, boleh mendatangkan hasil cantik. Tapi itulah keindahan dunia, cantik tapi sebenarnya tak ke mana pun. Jadi Allah ingatkan dalam hadis itu bahawa kalau kamu cari keuntungan dunia, tak ke mana pun, tidak ke mana pun keuntungan itu, maka kamu carilah keuntungan di akhirat. Barulah kita mendapat kenikmatan dalam melakukan sesuatu itu, datang ikhlas. Dan yang ketujuh, saya rasa cukuplah 7 separuh daripada 14, kita ambil separuh 7. Ini pun penting, dan kebanyakan yang ada di masjid ini dah amalkan, iaitu kita berkawanlah, bersahabatlah, dekatlah diri kita dengan kalangan orang-orang yang sama tujuan dengan kita, sama-sama nak ikhlas. Aku nak ikhlas, kamu pun beramal nak ikhlas, dia pun beramal nakkan ikhlas, Nur di sana dia juga beramal nakkan ikhlas, Imam tu beramal nakkan ikhlas, Bilal tu beramal nakkan ikhlas, itu tukang sapu masjid tu beramal nakkan ikhlas. Maka kita kumpul dengan orang-orang ini yang sama-sama tujuan nakkan ikhlas, dan sama-sama kita jadikan sahabat, kita jadikan rakan, kita jadikan kawan.
untuk menyempurnakan ikhlas kita, yang mana kalau dah sama-sama ikhlas, kadang-kadang kita buat sesuatu yang mungkin ada datang sikit-sikit rasa-rasa macam tak ikhlas. Kawan-kawan kita yang ikhlas tu akan melambangkan keikhlasan 7 kita merasa malu dengan diri kita, kita pun ikut mereka untuk sama-sama ikhlas. Maka itu cara yang ketujuh, letakkan diri kita itu di kalangan sama-sama kawan-kawan kita yang ikhlas, yang kaki masjid. Dan kita dah di kaki masjid, kawanlah dengan kawan-kawan kaki masjid, kawan-kawan yang kaki disco ke, yang kaki golf ke dulu-dulu. Bukanlah kita dah nak kawan dengan dia, cuba-cubalah kita legang-legang dengan dia, atau cuba-cubalah kita nak ajak kita ni dah lama duduk di padang golf, marilah kita duduk di dataran masjid, duduk di sahak masjid, ronan masjid. Kalau kita tak mampu nak ajak dia kata, muda lagi, dia kata, kalau ataupun sebarang jawapan, kita renggang-renggang dengan dia. Tak usahlah mendekati dia, kerana sedikit sebanyak dia akan juga terkesan pada jiwa kita yang kita cadang nak buat baik, nak kilap balik. Tapi kalau masih lagi dekat dengan orang yang seperti itu, kilap karan, itulah jadi hati kita. Tapi kalau kita duduk di kalangan orang ikhlas, kita kilap, orang tu pun tolong sama-sama bagi motivasi kilap, nama akhirnya hati kita jadi percaya dengan ikhlas, dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang ikhlas, dan ikhlas kita itu diiktiraf oleh Allah SWT. Ada masa lagi, kita ambil satu lagi, yang ke-8, penting juga, iaitu introduksi ataupun kita kata mujahadatun nafsu dalam melawan nafsu, melawan kepada perkara-perkara yang mengajak kita kepada sebaliknya, mengajak kita kepada riya, mengajak kita kepada mujub. Kita dah memanglah orang kaya, Allah bagi sedikit sebanyak rezeki, ada pangkat, ada harta, rumah besar, memang semuanya itu. Tapi di sana akan datang bahasa riya, bahasa nak menunjuk, bahasa aku lebih daripada orang lain yang bawa aku ni atas. Cuba yang ke-8 ni kita kikis sungguh-sungguh, carilah kita pasir ke mana, kikis sungguh-sungguh, dengan cara tadi yang ke-7 lah kawan. Kikis sungguh-sungguh perasaan-perasaan masa bangga diri. Dia bukan orang kaya, yang bangga dengan kekayaan dia. Kadang-kadang ustaz, walaupun dia orang agama, kadang-kadang dia balik daripada Jordan, balik daripada Syria, balik daripada Mesir, dia rasa dia lebih daripada orang lain. Dia berasa apa-apa juga hujah dia lagi ilmiah. Kerana dia punya ilmu, memang sungguh lah. Kerana dia dah belajar bertahun-tahun, duduk 6 tahun di Jordan, 6 tahun di Mesir, memang baik lah, ilmu dia banyak. Tapi sifat tu yang nak kita jaga, kerana kita dah tahu daripada awal ilmu Allah yang bagi. Bukan atas kita pun, sikit pun tak ada. Jadi Allah yang bagi ilmu tu, maka jangan rasa ilmu tu kita punya, sebagaimana awal tajuk yang kita bawa ni, datangnya wujud tu yang merosakkan ikhlas. Jangan kita rasa kita nak, aku nak. Ini bukan. Maka ini yang ke-8, kena mujahadatun nafsu, namanya melawan bisikan nafsu. Kan nafsu ni dia ni selalunya, walaupun ada dalam kategori-kategorinya, ada nafsu yang kita baik, tapi pada dasar perluasannya, nafsu ni mengajak kita kepada jahat, nafsu ni mengajak kita kepada keburukan. Apatah lagi nafsu ni sentiasa ditiup oleh syaitan. Betul syaitan, dia sokong. Jadi nafsu ni la ammara bisu, kata dalam surah Yusuf. Nafsu ni secara dasar ni dia mengajak kita kepada kebaikan, kepada kejahatan. Walaupun ada setengah kategori, dalam Imam Ghazali mengkategori nafsu, ada nafsu yang ajak kita baik, ada nafsu yang ajak kita baik. Kita sendiri pun boleh rasa, kalau orang tu dah memang kaki ibadat, dia seronok je. Kalau dapat pergi umrah, Allah sedap. Kalau dapat pergi masjid, seronok. Kalau tak pergi masjid itu, Allah rasa menjam pun rasa hati. Zuhur tadi tak dapat pergi masjid, ada hujan ke apa ke, menunggu rasa hati. Kalau dapat pergi masjid, sampai masjid, dapat sembahyang sunat, deka rasa hati. Itu nafsu peringkat yang sudah lain. Ada begitu, tapi ada nafsu secara umumnya, nafsu itu
mengajak kepada jahat. Bila niat nak pergi masjid, nak sebentar hujan ni, nanti basah duit, ada je penghalang. Syaitan pun dia betul-betul. Nanti nak pergi sembahyang, kuyup basah, apa cerita sembahyang ni orang tak suka. Dia boleh iblis dan syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimiliki Allah SWT, maka sekali itulah perkongsian saya pada pagi ini untuk sama-sama kita mengkoreksi diri kita di mana tahap kita. Dan mudah-mudahan 4 siri ini tajuk terakhirlah dalam buat ikhlas ni. 4 kali pertemuan membicarakan ikhlas ni, mudah-mudahan telah terkesan dalam diri kita. Telah dapatlah kita membuat sesuatu yang lebih baik, walaupun tak dapat baik 100%, yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat kita menonjolkan, bukan menonjolkan untuk nak tunjuk dengan orang, nak menonjolkan kepada diri kita sendiri, nak beritahu pada Allah bahawa apa yang buat ni, ya Allah ikhlas, tolonglah. Mudah-mudahan kita dapat memperolehi keikhlasan tersebut, kerana dia lah, keikhlasan inilah tempat letaknya penilaian Allah SWT di dalam segala amal-amal kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.